percayakan kematian dan kehidupan, manusia akan keras. Kenapa para anbiya, para pejuang, para ulama yang saleh, mereka sabar di atas jalan yang benar? Karena percaya wujudnya kematian. Dunia akan berakhir. Kehidupan ini akan berhenti. Tapi kehidupan hakiki akan tiba. Penting episod kematian. Apabila manusia tak percaya tentang kematian dan apa yang ada selepas kematian, walaupun negaranya nampak begitu maju, tapi ramai orang yang membunuh diri. Jepun antara yang tinggi membunuh diri. Kerana barangkali dia tak tahu, dia rasa dengan dia bunuh diri, habislah kehidupan di dunia. Tapi kepercayaan kepada kematian telah menjadikan manusia kuat. Sabar, ada ke syurga. Sabar untuk yang zalim, ada neraka untuk mereka. Seterusnya, apa lagi penting tentang kematian? Tuan-tuan, apabila berlakunya kematian seseorang, sedangkan kita belum mati, isteri kita mati, suami kita mati, anak kita mati, ibu kita mati, ayah kita mati, teman dan orang yang kita kasih mati. Kalau tidaklah kerana iman tentang kematian, kita akan rasa berakhirlah. Tak dapatlah aku berjumpa dengan ibu aku selama-lamanya. Tak dapatlah aku bertemu lagi dengan anak-anakku selama-lamanya. Tapi iman tentang kematian dalam agama. Bahawa kematian itu bukan pemutus. Yang memutuskan hidup selama-lamanya, maka ia penyambung kepada kehidupan yang hakiki. Kita akan tahu bahawasanya, walaupun suami kita telah pergi, anak kita telah pergi, ayah kita telah pergi, ibu kita telah pergi, isteri kita pergi, kita tetap berpeluang untuk berjumpa dengan mereka lagi. Ini adalah satu perkara yang penting yang Al-Quran ajar. Kematian bukanlah perpisahan yang memisahkan kita selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd menyebut jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad-dar. Dan jannatu 'adn, syurga 'adn, yadkhulunaha, yang mereka itu orang-orang saleh itu masuk. Wa man salaha min abaihim, dan sesiapa yang juga saleh di kalangan bapa-bapa mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Maksudnya yang mati suami boleh jumpa lagi suami jika dia masuk surga. Yang mati isteri jumpa lagi istrinya jika mereka masuk surga. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat keturunan, anak-anak mereka jumpa lagi. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk kepada mereka bagi setiap pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum, salam sejahtera kepada kamu atas apa yang kamu sabar daripada kehidupan dunia. Lebih hebat. Tentang baca, tu imam kita saya sudah baca dalam surah At-Tur. Allah sebut apa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum
min syai'in min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman dan yang mengikut mereka zuriat keturunan mereka. Bapa dia saleh, baik, zuriat dia juga baik. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan jadikan zuriat mereka ikut mereka. Di mana? Di syurga. Para ulama tafsir apabila membahaskan ayat ini, mereka menyatakan bapa yang saleh yang mendapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Kemudian anaknya juga masuk syurga, tapi kedudukan anak itu rendah. Tak sampai lagi macam amalan bapa dia yang duduk pada makam syurga yang tinggi. Allah akan naikkan darajat, Allah akan angkat darajat anak dia itu bagi duduk sekali dengan bapaknya dalam syurga. Contoh, hari itu saya sebut dalam satu ceramah, maka kita dengar. Hidup ni dia bukan makan minum saja. Hidup bukan makan minum saja. Hari raya walaupun tuan-tuan kaya, ada duit cukup, makanan cukup, lauk cukup, sedap, rumah elok, tapi kalau ramai anak-anak tak balik, tinggal kita dan isteri kita saja, kita rasa sunyi. Kalau kita duit banyak, anak kita telefon, tak maaf lah ayah tak ada balik, tak cukup tambah. Tak apa lah tambah dia, aku beli je lah tiket. Ayah beli lah tiket. Pasal apa? Bukan anak kita tak cukup makan. Kewujudan anak-anak kita, isteri kita, ayah ibu kita dikelilingi bersama dengan kita, menambahkan kegembiraan manusia. Maka nikmat yang Allah berikan pada ahli syurga supaya bahagia diri mereka. Mereka tak duduk dalam syurga untuk teringat kita duduk syurga, anak kita ni tak boleh masuk kawasan kita, dia rendah pada kita kau syurga dia. Allah angkat anak dengan syarat dia poros juga termasuk ahli syurga. Angkat daripada bawah, mari duduk di standard yang atas, biar sama dengan air. Bahkan sebaliknya kata Ibn Abbas, hatta kalau anaknya tinggi darjat, bapaknya kurang, anaknya boleh angkat supaya bapak dia duduk dengan dia, ibu dia bersama dengan dia. Kalau tak, itu yang menjadikan kebahagiaan. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang ahli syurga. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali diberikan rezeki pada ahli syurga, dapat buah. Setiap kali direzekikan buah dari ahli syurga, mereka kata, ini ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mereka kata, ruziqna min qablu. Allah kata, wa utubihi mutasyabiha. Yang ini macam buah kat dunia. Dia tengok buah syurga, dia tengok rambutan kata, orang lagi makan buah-buah tak kata. Harum manis tak boleh ni kan, supaya yang tengok beribah ni dia tahu macam harum manis. Allah kata wa'utubi mutasyabiha, bagi macam bentuk sama, tapi bila rasa tidak tak sama. Macam harum manis, macam rambutan,
Macam tu tidak. Tuan dan perempuan yang dirahmati. Kalau harum manis, rambutan, durian, ahli syurga ingat. Hadza alladhi ruziqna min qabl. Ini yang pernah kita dapatkan dunia dulu. Pernah kita dapatkan kat dunia dulu. Kalau buah dia ingat. Anak dia ingat. Anak dia di dunia. Ingat. Ingat dalam suami kita ingat. Isteri kita ingat tak? Setelah kita mati, masuk syurga. Bapa kita ingat. Ibu kita ingat tak? Tentu kita ingat. Tapi kalau kita masuk syurga, mereka ni semua tak ada dengan kita. Adakah sempurna